Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bulletin pagi 25 Oktober, anda bersama saya Muhammad Syafiq Adnan. Tajuk utama pagi ini. Dasar Rahmatan Lil Alamin dibentang ke Kabinet. Atlet renang Sarawak ditemui mati. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang perenang remaja Sarawak ditemui mati di ruang tamu rumahnya di Kuching, Sarawak. Arten Lim, 19 tahun, ditemui ibunya dalam keadaan tidak sedarkan diri sebelum disahkan meninggal dunia oleh pasukan paramedik Hospital Umum Sarawak. Kejadian disedari ibu atlet itu selepas pulang menjemput seorang lagi anaknya dari sekolah. Sebaik tiba di rumah, ibunya mendapati atlet itu sudah tidak sedarkan diri. Susulan itu, ibunya menghubungi hospital untuk mendapatkan bantuan dan paramedik dari Hospital Umum Sarawak HUS yang tiba di lokasi mengesahkan beliau sudah meninggal dunia. Laporan polis berhubung kejadian dibuat keluarga mangsa dan siasatan lanjut masih dijalankan. Menurut ibunya, anaknya dalam tempoh 3 hari belakangan ini mengalami kemurungan. Mangsa sebelum ini pernah mewakili Sarawak dalam Sukan Malaysia Sukma dan dikatakan baru pulang daripada menjalani latihan di Singapura. Belum sempat digunakan, sebuah jejantas yang baru siap dibina roboh akibat dilanggar sebuah lori. Kejadian berlaku di hadapan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Jalan Kebun Kelang kira-kira jam 10 malam tadi. Akibat kemalangan itu, pemandu lori dilaporkan tersepit di bawah runtuhan lebih 4 jam. Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Zon Kelang, Samsul Ma'arif Saibani berkata, anggotanya tiba di lokasi bagi membantu mengeluarkan pemandu lori terbabit dengan menggunakan kren. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sungai Kandis, Muhammad Zawawi Ahmad Mugni, turut memuat naik gambar kejadian menerusi akaun Instagramnya. Menurut Muhammad Zawawi, difahamkan pemandu lori itu baru selesai menuang bahan untuk menaik taraf jalan di kawasan itu. Ia dikatakan berpunca setelah pemandu lori terlupa menurunkan bahagian belakang kenderaan terbabit sebelum terlanggar binaan berkenaan. Mangsa yang parah di pergelangan tangan dan kaki dibawa ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang untuk rawatan. Hujan lebat sejak jam 8 malam tadi menyebabkan beberapa kawasan di Pulau Pinang dilanda banjir kilat. Ia turut diburukkan lagi dengan kejadian air pasang setinggi 2.2 meter direkodkan pada jam 9.57 malam. Ia mengakibatkan aliran air sungai melimpah ke kejiranan setempat. Antara kawasan terjejas adalah Jelutong, Jalan Piramli, Jalan Terengganu dan Paya Terubung selain beberapa kawasan di seberang perai. Pengurusi Jawatan Kuasa Kebajikan Masyarakat Penyayang dan Alam Sekitar Pulau Pinang, P. Bun Puh berkata, kerajaan negeri dalam keadaan bersiap sedia menghadapi banjir ketika ini. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pulau Pinang memaklumkan hujan lebat turut mengakibatkan hakisan tanah. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan trafik kembali pulih sepenuhnya. Majlis Perbandaran Kelang MPK menubuhkan pasukan tindakan segera atau skuad pantas bagi menyalurkan laporan awal berkenaan situasi ribut atau banjir kepada pasukan keselamatan. Yang di-Pertua MPK, Datuk Muhammad Yassid Bidin berkata, pasukan itu akan bersedia 24 jam bagi menghadapi bencana dan akan bertindak sebagai pasukan bantuan awal jika berlaku kecemasan. Kita punya unit pantas semua sekali dekat penguatkuasa kita ada 30 orang lah. Dia akan bertugas mengikut giliran. Tapi buat masa ni kita cuma standby sajalah. Apabila tiba masa berlaku banjir nanti, terus kita akan buka bilik gerakan dan mereka akan bertugas 24 jam. Tuan Muhammad Zainal bin Muhammad Noor, MPK bersedia mewujudkan pos gerakan sementara di kawasan yang mengalami bencana bagi membantu mangsa daripada segi keselamatan dan logistik. Pada masa sama, Jabatan Penguatkuasa sentiasa akan memantau kawasan yang sering menghadapi bencana banjir melalui 76 lokasi kamera litar tertutup CCTV.
Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad tiba malam tadi di Ibu Negara Azerbaijan bagi menghadiri sidang kemuncak pergerakan negara-negara berkecuali 6 ke-18. Pesawat khas yang membawa Perdana Menteri mendarat di lapangan terbang antarabangsa Heydar Aliyev pada jam 7.15 malam waktu tempatan. Ketibaan beliau disambut oleh Timbalan Perdana Menteri Azerbaijan Shahin Mustafayev, Duta Besar Malaysia ke Azerbaijan Datuk Yubazlan Yusof dan pegawai kanan dari kedua-dua negara. Pagi ini, Tun Dr. Mahathir dijadual ditemubual oleh Islam Channel yang berpangkalan di United Kingdom sebelum bersama dengan pemimpin dari lebih 20 negara pada perasmian sidang kemuncak 6 ke-18 di Pusat Kongres Baku. Perdana Menteri kemudian akan mengambil bahagian dalam perdebatan umum mengenai sidang kemuncak bertemakan berpegang kepada prinsip Bandung bagi memastikan tindak balas bersama dan mencukupi terhadap cabaran dunia semasa. Kertas dasar dalam membentuk Rahmatan Lil Alamin sebagai asas pentadbiran Islam baru negara akan dibentangkan kepada Kabinet hari ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawal berkata yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah dimaklumkan dan memperkenankan usaha memperkenalkan dasar baru itu. Ia bukan dasar politik atau kepentingan diri, tapi ia merupakan dasar merentas kepentingan politik dan menjadi satu dasar yang kita akan bangga bukan sahaja di Malaysia tetapi menjadi model kepada seluruh dunia. Sesi libat urus dengan pelbagai kementerian juga turut diadakan bagi menjelaskan rangka dasar berkenaan selain mengadakan beberapa pertemuan dengan Kesatuan Eropah EU dan Pertubuhan Kerjasama Islam OIC bagi menjelaskan dasar terbabit. Kerajaan dalam proses rundingan bersama Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Pelarian UNHCR agar agensi kerajaan turut serta dalam proses penentuan status seseorang pelarian. Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, langkah itu bertujuan memastikan kepentingan negara khususnya dalam aspek keselamatan diberikan keutamaan. Saya turut menekankan kepentingan pelaksanaan strategi ini secara kolaboratif bersama pihak UNHCR. Dalam pertemuan saya dengan Pesuruhjaya Tinggi UNHCR, Tuan Filippo Grandi di Geneva, Switzerland pada 8 Oktober 2019 baru-baru ini. Bagi menjamin kerangka polisi berkaitan pengurusan pendatang asing tanpa izin yang memegangkan UNHCR dan pemohon suaka yang lebih komprehensif, pihak Majlis Keselamatan Negara MKN sedang menambah baik dan memperkemas arahan nombor 23 sebagai garis panduan kepada kementerian dan agensi kerajaan. Sehingga 30 September lalu, pejabat UNHCR Kuala Lumpur merekodkan sejumlah 177,943 pemegang kad pelarian dari 57 negara. Jumlah pendatang tertinggi dari Myanmar diikuti Pakistan dan Yaman. Malaysia akan terus mendesak kerajaan Filipina membuka penjabat konsulatnya di Sabah bagi memudahkan urusan penghantaran pulang pendatang asing tanpa izin parti yang berada di negeri itu. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Muhammad Aziz Jaman berkata, ia bagaimanapun tertakluk sepenuhnya kepada Manila yang enggan berbuat demikian sejak kerajaan terdahulu lagi. Sejak daripada kerajaan terdahulu lagi, sebenarnya kita telah membujuk kerajaan Filipina ini untuk membuka konsulat dia di negeri Sabah. Termasuklah juga kerajaan pada hari ini. Kita berharap agar konsulat Filipina dapat dibuka di negeri Sabah agar memudahkan khususnya rakyat mereka yang berada di negeri Sabah untuk dihantar pulang jika ada isu-isu sebagaimana yang kita sebutkan pada hari ini. Parti yang tinggal lebih masa atau tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah diberi peluang untuk pulang ke negara mereka secara sukarela melalui program Parti Pulang ke Negara Asal Back for Good. Menerusinya, setiap parti perlu membayar kompaun sebanyak RM700. Dan sehingga 22 Oktober lalu, seramai 46,976 parti sudah dihantar pulang. Sejumlah 15,200 karton rokok dianggarkan bernilai hampir 2.5 juta ringgit dirampas dalam operasi ke atas satu sindiket pengedaran rokok seludup di Sepang, Selangor pada Rabu lalu. 3 lelaki tempatan dan seorang lelaki warga Bangladesh dipercayai anggota sindiket turut ditahan dalam ops asap itu.
Menurut kenyataan oleh Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Akril Sani Abdullah Sani, siasatan awal mendapati sindiket terbabit aktif melakukan aktiviti penyeludupan di sekitar Lembah Kelang. Beliau juga berkata sebuah lori 5 tan jenis Nissan dan sebuah kereta jenis Pro 2 Azza turut dirampas semasa operasi berkenaan. Kesemua suspek berusia 23 hingga 41 tahun direman selama 7 hari sehingga Rabu depan bagi membantu siasatan kes mengikut Seksyen 135 Akta Kastam 1967. Lebih 50 pertubuhan bukan kerajaan NGO mendesak kerajaan untuk segera mengharamkan sepenuhnya penggunaan vape atau rokok elektronik di negara ini. Presiden Majlis Kawalan Tembakau Malaysia MCTC, Profesor Dato' Dr. Lekraj Rempal berkata, ketika ini fenomena rokok elektronik berada pada tahap berbahaya dalam usaha mendesak pengharaman vape itu terus dilakukan pihaknya sejak 2015. Beliau menegaskan perkara itu perlu dipandang serius memandangkan ia adalah budaya tidak sihat yang semakin menular dalam kalangan pelajar sekolah. What we see the effects of not banning is what we see today. Every time we see in the newspapers, school children are picking up vape. Wherever we go, we are hearing primary school children also have started picking up vape. This is a problem. Last 4 years, there was no much action taken. We have reached a stage that we have to ban it before our future generations get affected. Mengulas lanjut, beliau memaklumkan hasil perbincangan dengan pengalaman Purbatan mendapati kandungan di dalam vape adalah sangat berbahaya dan perkara ini jelas terbukti dengan peningkatan angka kematian di luar negara sebagaimana yang dilaporkan media. Hasil kajian yang dibuat Tobacco and E-Cigarette Survey among Malaysian Adolescents pada 2016 juga menunjukkan seramai 300,000 pelajar sekolah kini menggunakan vape. Again, they have done many studies saying that if you are a smoker, you want to quit smoking, you can take vape. Yes and no. Studies saying that, some studies say there is some benefit, but most studies saying that there is no actual benefit. Many people end up going back to cigarette again, or many people actually end up taking dual kind of smoking. They smoke vape and also smoke the cigarette. Sehingga hari ini, sebanyak 43 buah negara telah mengambil langkah melarang penjualan dan penggunaan vape secara menyeluruh seperti di Thailand, Singapura, Brunei dan Kemboja. Baru-baru ini, kerajaan menerusi Kementerian Kesihatan telah mewujudkan satu jawatan kuasa kerja pakar bagi mengkaji kemungkinan larangan secara menyeluruh terhadap penggunaan rokok elektronik dan vape. Keputusan rayuan naik Presiden PKR Muhammad Rafizi Ramli dan bekas Kuala Bank Johari Muhammad terhadap sabitan dan hukuman mengikut Akta Bank dan institusi-institusi kewangan Bafiang akan diketahui 15 November depan. Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Yazid Mustafa menetapkan tarikh berkenaan selepas mendengar penghujahan kedua-dua pihak bagi kes terbabit. Beliau telah memberikan tempoh selama 10 hari bagi kedua-dua pihak untuk menyerahkan transkrip perbicaraan kepada mahkamah. Terdahulu, Peguam Bela Aman Nizam Hamid berkata keterangan saksi pendakwaan iaitu pengerusi NFC Datuk Muhammad Saleh Ismail bersama dua wartawan tidak boleh diterima sebagai keterangan disebabkan ekshibit P4 iaitu kenyataan media tidak boleh diterima di mahkamah kerana ia bukan salinan asal. Menurutnya, pihak pendakwaan sepatutnya mempunyai masa yang cukup untuk mencari P4 berkenaan namun mereka tidak memanfaatkannya. Bagaimanapun, Timbalan Pendakwa Raya Tengku Amir Zaki Tengku Abdul Rahman dalam hujahnya berkata peruntukan undang-undang tidak memerlukan usaha lebih daripada pihak pendakwaan bagi mencari dokumen hilang. P4 merupakan dokumen yang unik kerana ia diperoleh daripada saksi pendakwaan keempat yang mengakui menerima kenyataan media dari lokasi kejadian. Galeri awam di mahkamah sesak dengan penyokong Muhammad Rafizi termasuklah Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim, Setiausaha Agung PKR Datuk Saifuddin Nasution dan Ahli Parlimen Perkhidmatan Pauh Nurul Izzah Anwar. Februari tahun lalu, Rafizi dijatuhi hukuman penjara selama 30 bulan selepas didapati bersalah terhadap pertuduhan mendedahkan dokumen penyata baki akaun bank termasuk bilik NFC pada 2012. Hakim Zamri Bakar turut menjatuhkan hukuman itu terhadap Johari 46 yang didakwa bersubahat dengan Muhammad Rafizi. Terima kasih. Kita jumpa keputusan 15 bulan 11. Bertemu kembali. Kita ke laporan luar negara.
39 pendatang yang ditemui mati dalam sebuah kontena di Essex merupakan warga negara China. Sehingga kini polis masih mengambil keterangan pemandu lori Mo Robinson 25 tahun yang ditahan kerana dipercayai terlibat dalam kes pembunuhan itu. Polis telah menyebu 2 rumah dan sedang mengenal pasti pembabitan kumpulan tertentu dalam jenayah terancang berkenaan. Difahamkan lori itu masuk ke Britain pada Sabtu lalu dan semua mangsa berada di dalam kontena sekurang-kurangnya 4 hari sebelum mayat mereka ditemui. Ketua Eksekutif Persatuan Pengangkutan Darat Britain Richard Burnett berkata, kesemua 39 pendatang yang ditemui berkemungkinan maut akibat kesejukan. Seorang wartawan dari China ditahan susulan membuat liputan tunjuk perasaan pro-demokrasi di Hong Kong. Pihak berkuasa China telah menahan Huang Yuqin sekembalinya dia ke tanah besar itu. Yuqin sebelum ini dikenali kerana sokongannya ke atas gerakan #MeToo bagi membantah gangguan seksual di negara itu. Difahamkan wartawan berkenaan telah menulis sekurang-kurangnya 2 laporan berita mengenai situasi di Hong Kong. Menurut sumber, penahanan Yuqin dibuat atas tuduhan menimbulkan masalah yang mencetuskan perbalahan akibat penulisannya. 9 orang terbunuh susulan insiden berbalas tembakan antara 2 kumpulan bersenjata di selatan Mexico. Ia berikutan perebutan laluan pengedaran beberapa kumpulan jenayah terancang yang terlibat dalam pengedaran dada. Menurut kenyataan pejabat peguam tempatan, insiden berlaku di sebuah lebuhraya di kawasan pedalaman negeri Guerrero. Perebutan kawasan yang berlarutan antara Los Rojos dan kumpulan pesaingnya menyebabkan kematian lebih 1,000 orang. Polis sedang menyiasat insiden berkenaan. Bulan lalu, 15 orang termasuk seorang anggota tentera terbunuh di negeri sama selepas penyerang bersenjata menyerang pasukan keselamatan. Perkhidmatan Cuaca Amerika Syarikat mengeluarkan amaran ribut musim sejuk bagi beberapa daerah di selatan Colorado. Taburan salji diramal antara 10 hingga 20 cm tebal. Pihak berkuasa juga mengeluarkan peringatan untuk pengguna jalan raya berikutan keadaan jalan licin dan jarak penglihatan yang terhad. Setakat petang semalam, sekurang-kurangnya 4 lebuhraya utama ditutup berikutan beberapa laporan melibatkan kenderaan tergelincir. Suhu sejuk dijangka mencecah sehingga negatif 6 darjah Celsius. Masih lagi di Buletin Pagi, kita terus saja ke laporan sukan. Skrip sama terus menghantui bergu lelaki negara Aaron Chia Soe Woo Yik selepas tersingkir di pusingan kedua terbuka Perancis di Paris awal pagi tadi. Pasangan ke-13 dunia itu terpaksa akur apabila tewas kepada bergu Denmark King Astrup Anders Skjalm Rasmussen 3 set 19-21, 21-13, 21-23. Ini adalah kali kedua berturut-turut dalam tempoh 2 minggu Aaron Woo Yik ditunjukkan jalan keluar di pusingan 16 terbaik selepas mengalami nasib sama pada terbuka Denmark minggu lalu. Sementara itu, bergu wanita negara Chao Ming-Kwan Lee Ming-Yan turut mengalami nasib sama apabila tewas kepada pasangan Taiwan Su Yaching Hu Lingfan juga 3 set 16-21, 23-21, 21-23. Dua pemain pimpong kebangsaan Ho Ying dan Karen Lindig yang mencipta kontroversi bertelagah dengan Badan Induk Persatuan Pimpong Malaysia TTAM tekad melupakan episod hitam berkenaan. Kembali fokus selepas diserap semula ke dalam skuad sukan si Filipina, ganding itu disasarkan sekurang-kurangnya mampu membawa pulang pingat gangsa. Gandingan harapan Ho Ying dan Karen Lindig sebelum ini terpalit dengan isu pengguguran selepas mereka memilih untuk keluar dari program pembangunan Persatuan Pimpong Malaysia TTAM. Namun dengan syarat ketat yang dikenakan, kedua-dua pemain akhirnya akur untuk kembali dan masing-masing kini fokus menjalani latihan. Okay, after everything happened before, and then I just leave it away, and what I want to do is I just do what I need to do. Means I have to just focus on my double training. But sometimes, because my partner Karen, she having a SPM now, so it's very tough time for us to do the preparation sometime. Karen akan menduduki peperiksaan terakhir bagi subjek sains pada 27 Oktober nanti sebelum bersama-sama menyertai skuad pimpong berangkat ke Filipina 4 Disember nanti. When I have extra class outside tuition or
in schools. Besides that, I will try to take my time out to go training, just focus on doubles only. Gandingan Ho Ying Karen Lin sebelum ini mencipta kejutan apabila berjaya meraih pingat gangsa acara bergu wanita di Tamasya Sukan Commonwealth 2018 di Gold Coast, Australia. Dua pasukan gergasi Liga Perdana Inggeris, Arsenal dan Manchester United berjaya mengutip 3 mata penuh dalam saingan Liga Eropah awal pagi tadi. Bagaimanapun, Arsenal dan Manchester United nyaris diaibkan lawan masing-masing apabila sekadar mencatat kemenangan tipis. Nicolas Pepe muncul dari bangku simpanan untuk menjadi penyelamat Arsenal ketika menang tipis 3-2 di laman sendiri menentang Vitória Guimarães. Arsenal 2 kali bangkit sebelum merakam kemenangan itu untuk kekal mendalui kumpulan F. Arsenal muncul pasukan kedua yang mengumpul mata maksimum bersama Sevilla yang menewaskan Judullanch of Luxembourg 3-0 dalam kumpulan A. Di Belgrade, Manchester United sempat meraihkan ulang tahun memperingati Busby Babes dan mencuri 3 mata sekaligus menamatkan kemarau sejak Mac. Manchester United mengumpul 7 mata dan hanya memerlukan satu lagi kemenangan untuk layak selepas menang tipis 1-0 ke atas Partizan. Gol tunggal Anthony Martial menerusi penalti minit ke-43 memadai buat pelawat itu merakam kemenangan meskipun tuan rumah berjaya 8 kali mencuba ke gawangnya berbanding 3 oleh United. Baik, sekian paparan Buletin Pagi. Terus ikuti platform digital dan media sosial Buletin TV3 untuk perkembangan berita terkini. Baik, itu saya Muhammad Syafiq Adnan. Salam hormat dan Assalamualaikum.